Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati pihak pengurusan Surah Ar-Rahman MIT, seterusnya tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua kurnia yang Allah telah berikan kepada kita. Hari ini kita dapat lagi meneruskan kehidupan seharian kita dengan segala nikmat yang Allah bekalkan kepada kita. Kesihatan, kelapangan masa, kekuatan, harta dan sebagainya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Sama-samalah kita menjadikan salawat sebagai rutin zikir harian kita. Mudah-mudahan itu menunjukkan salah satu cara untuk kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin berkongsi makluman berkaitan dengan pelantikan mufti wilayah yang baru, iaitu Sahibus Samahah Ustaz Ahmad Fawaz bin Fazil, yang berkuat kuasa pada 23 bulan Mei. Jadi mufti wilayah kita yang baru, kalau kita nak merujuk persoalan apa-apa dan sebagainya, inilah mufti kita yang baru. Kemudian yang kedua, pada petang ini Jabatan Agama ataupun di bahagian Jabatan Falak di setiap negeri masing-masing akan melakukan cerapan untuk menentukan adakah 1 Zulhijjah jatuh pada hari esok ataupun pada hari Khamis. Sekiranya anak bulan nampak pada hari ini, maka 29 kaedah cukup dengan kaedah hisab, ataupun kalau tidak nampak hari ini akan digenapkan dengan kaedah hisab lah. Itu 30 Zulkaidah. Kalau anak bulan nampak hari ini, maka kita guna kaedah ru'yatul hilal. Nampak saja anak bulan, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dengan sudut daripada ufuk dan sebagainya, maka akan jatuhlah esok 1 Zulhijjah. Maka kita akan bahagi pada hari Jumaat. Jadi apapun kita akan ditentukan melalui cerapan anak bulan pada petang ini. Baik, jadi kita berada di akhir bulan Zulqa'dah, di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, secara tak langsung 4 bulan haram. 4 bulan yang diharamkan berperang, 4 bulan yang dihormati. Minha arba'atun hurum, termasuklah bulan Zulqa'dah. Bermula itu daripada bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk kuliah bulanan kita bermula pada hari ini, kita akan mengambil satu kitab yang sangat kecil lah, kitab ringkas. Kalau bahasa Arab dia sebut sebagai kutaib, buku kecil, yang mana berjudul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini secara ringkasnya saya ceritakan sedikit. Dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh pemikir, seorang yang mahir di dalam bidang akidah dan juga bidang falsafah Islam, mengarang satu kitab, nama dia Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi, ataupun wahai anakku tercinta. Kemudian terjemahan kitab ni banyaklah, ada antaranya yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam dengan judul kitab tersebut. Jadi macam mana boleh timbulnya kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku ini? Pada satu hari Imam Ghazali ada seorang anak murid dia, seorang anak murid yang melazimi dia, belajar dengan dia. Kemudian seluruh ilmu, kebanyakan ilmu telah dikuasai oleh anak murid dia tadi. Kemudian dia pun terfikir pada satu masa,
Dia terfikir dia terfikir satu kebimbangan terhadap diri dia. Ilmu ni dia dah banyak baca, macam-macam kitab dia dah baca. Kemudian sepanjang umur dia pun banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu. Tetapi sekarang ni dia tak tahu ilmu mana yang bermanfaat untuk dia gunakan pada hari esoknya ataupun pada hari akhirat. Ilmu mana yang bermanfaat, yang boleh diamalkan, yang boleh menjadi penerang kepada kubur dia. Maka sebab dia terfikir satu doa Nabi SAW yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah Tuhanku, sungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi bila terkenang doa yang Nabi SAW ajar ni, dia pun fikir, ilmu ni aku dah belajar bertahun-tahun, tapi ilmu mana yang boleh membawa aku bahagia di alam barzakh dan alam seterusnya. Lalu setelah puas dia berfikir, kemudian dia datang kepada guru dia, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian dia minta pandangan. Dia kata, wahai guruku, aku ingin bertanyakan kepada engkau beberapa perkara, iaitu ingin meminta nasihat lah. Minta nasihat dan doa untuk diberikan kepadaku. Lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun dia pelajar dia tadi, walaupun dia dah banyak baca kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, antaranya kitab Ihya Ulumuddin, yang kitab yang sangat besar, berjilid-jilid. Kalau dalam bahasa Arab, kitab tu ada 10 jilid, ada yang sampai lebih 10 jilid dan sebagainya. Bahasa Melayunya terjemahannya lagilah banyak. Dan semua, kalau ikutkan persoalan yang dia nak cari itu, semua dah ada dalam kitab Imam Al-Ghazali. Sebab dia dah belajar banyak, dah belajar melazimi Imam Al-Ghazali ni sekian lama. Tetapi dia nak satu nasihat yang ringkas, yang mana nasihat tu boleh digunakan, boleh dibawa ke mana-mana, seolah-olah simpan dalam poket, boleh bawa pergi mana-mana. Takkan nak buat kitab berjilid, nak pergi musafir sana sini, takkan nak buat kitab berjilid. Jadi dia minta kepada Imam Al-Ghazali untuk menuliskan satu nasihat supaya dia boleh menjadikan pedoman dan menjadikan peringatan, boleh bawa ke mana-mana sahaja yang dia pergi. Lalu Imam Al-Ghazali kata kepada anak murid dia yang tadi, wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Dia kata lagi, ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu, maka adalah berasal daripada sumber kenabian. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa apa segala nasihat yang kita minta berkaitan dengan urusan agama ni, semuanya hendaklah bertunjangkan wahyu, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah. Itu kalau nasihat yang berkaitan keagamaan lah. Okey. Oleh kerana itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau minta nasihat daripadaku? Imam Al-Ghazali kata, kau dah belajar sekian lama tadi, dah belajar melazimi aku sekian lama, belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, semua dah belajar. Jadi apa lagi kau nak nasihat daripada aku? Sedangkan semua tu kau dah belajar daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu-ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Jadi sebenarnya kitab ini, walaupun risalah ni surat, satu surat, walaupun Imam Al-Ghazali menuliskan risalah ini untuk anak murid dia yang tadi, yang bertanya kepada dia minta nasihat tadi, walaupun dia khusus surat ini khusus untuk dia, tetapi nasihat di dalam ini adalah umum untuk kita gunakan oleh semua generasi, sama ada tua maupun muda. Kitab ni saya dibacakan oleh guru saya dahulu waktu di sekolah lah. Guru sekolah saya baca dulu. Kitab ni terjemahan dia dalam bahasa Melayu dia. Jadi dia sesuai untuk semua lapisan. Walaupun nama kitab ni Ayyuhal Walad, wahai anakku, jangan kata tak sesuai untuk orang dewasa. Dia sesuai sebab kandungan di dalam ini mengandungi nasihat yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Imam Al-Ghazali kata,
beri peringatan kepada kita melalui nasihat yang diberikan kepada anak murid dia tadi. Kalaulah nasihat daripada Al-Quran dan Sunnah tu tak pernah sampai kepada kita, maksudnya tak pernah sampai bukan orang tak pernah bagi, tapi kita tak pernah cari ataupun tak pernah belajar, lalu ilmu apa yang kita tuntut selama ini? Daripada sumber mana kita dapatkan ilmu-ilmu tersebut? Lalu Imam Al-Ghazali pun menulis beberapa rumpun nasihat yang mana dihimpunkan di dalam kitab ini. Maka kitab ini sebenarnya secara asasnya yang kita akan lihat selepas ini, kitab ini merupakan pedoman lebih kepada untuk memelihara hati kita. Jadi bila sebut tentang penyucian hati, pemurnian hati, ini termasuk dalam cabang ilmu tasawuf, yang mana tasawuf ini perlu ada pada setiap orang. Bila sebut tasawuf, kita jangan terlampau rigid, kata oh tasawuf ni kena ambil tarikat, tasawuf ni nak kena kesufian dan sebagainya. Tidak perlu, sebab ini adalah nasihat ataupun akar utama bagi seorang Islam, sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, kalau kita buka buku hadis 40 Imam An-Nawawi, dia ada hadis yang kedua adalah digelar sebagai hadis Jibril, di mana pada satu hari datang seorang lelaki berbaju putih yang bersih datang kepada Rasulullah. Ketika orang tadi datang duduk kepada Rasulullah, datang sahaja bagi salam, duduk depan Rasulullah, lutut bertemu lutut, ibarat dia gitu. Sahabat Nabi tadi pelik, datang mana orang ni pakai dalam keadaan orang ni muka tak pernah nampak, mesti daripada luar. Tapi nak kata daripada luar, pakaiannya bersih, seperti tidak ada kesan musafir. Sebab zaman dahulu orang boleh kenal orang musafir macam mana kan. Orang yang musafir ni kalau lihat jubah dilusuh berabuk, itu maksudnya orang tu baru selesai perjalanan musafir dia, sebab melalui padang pasir. Tapi dia tak ada. Lelaki tadi dengan mukanya yang tampan, pakai jubah putih, bersih, tak ada apa-apa, datang duduk depan Rasulullah. Kemudian dia nak bertanya kepada Rasulullah SAW. Duduk saja, orang lelaki tadi bertanya, akhbirni anil Islam, khabarkan aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah pun cakaplah, Islam adalah 5 perkara, daripada syahadah sampailah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kemudian dia cakap, betul, engkau betul. Jadi sahabat pun pelik, lelaki ni tadi dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membetulkan. Seolah-olah dia dah tahu tapi saja nak test Rasulullah. Kemudian dia kata lagi, lelaki tadi bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan pula kepada aku tentang iman. Rasulullah pun katalah, beriman tu hendaklah engkau menyembah Allah, sehinggalah semua rukun iman yang 6 Rasulullah sebutkan. Kemudian dia kata lagi, engkau benar. Jadi sahabat pun pelik lagi, dia ni kenapa dia tanya dia pula yang betulkan? Patutnya dia tanya, dia kena ambil tahu, tapi ini dia tanya, dia pula yang betulkan apa yang Rasulullah jawab. Kemudian yang ketiga, lelaki tadi bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada aku pula tentang ihsan. Maka Rasulullah pun jawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah apabila kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi maksudnya apa? Ketika kita sembahyang, contohnya kita beribadah ni, sembahyang kita menghadap kiblat, tapi kita merasakan seperti Allah sedang melihat kita. Merasakan, bukan kita kena fikir Allah berada depan kita tengah lihat, merasakan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaulah kamu pasti tidak mampu melihatnya, dan yang pastinya dia sedang melihat kamu. Jadi yang inilah yang kita ambil sebagai satu cabang tasawuf ataupun akhlak, yang mana sepatutnya menjadi akar kepada semua individu Muslim. Jadi ada 3 tadi, rukun Islam melibatkan syariat, rukun iman melibatkan akidah, dan yang ketiga melibatkan tasawuf ataupun akhlak, iaitu hati kita. Maka sebagai seorang Muslim, 3 perkara ni dia perlu ada, dia kena ada blend sekali. Dia tak boleh ambil salah satu je. Aku nak ambil rukun Islam je, rukun iman tak ambil. Kalau dia nak ambil rukun iman saja dan rukun Islam, tapi tak nak ambil yang ni ihsan tadi, tasawuf ini, maka sebagai iman dia sebagai seorang Muslim tidak sempurna. Sebab apa? Yang akan menjaga kesucian hati daripada sifat-sifat yang tidak baik seperti riak dan sebagainya, itu adalah di dalam bab tasawuf. Kalau syariat dijaga, semayang cukup, iman pun semua dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati adanya
penyakit-penyakit hati yang seperti tadi riak, seperti tamak, apa jenis pemarah dan sebagainya, maka Islamnya tadi belum cukup sempurna. Maka atas dasar inilah kitab ini juga merujuk kepada cabang tasawuf ataupun penyucian hati, penyucian jiwa, yang mana ini adalah nasihat yang paling basic, paling asas, yang tak perlukan kepada kita untuk berfikir dalam-dalam. Inilah nasihat yang kita boleh gunakan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah hari ini kita mula mengambil satu nasihat yang pertama daripada kitab ini, hasil permintaan daripada seorang murid Imam Al-Ghazali. Maka ditulislah satu risalah, satu surat yang mana dinamakan dengan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini seruan ibarat pemula surat lah, wahai anakku. Jadi dijadikan ulama ambil ini jadikan sebagai kitab. Asalnya kitab ini ditulis di dalam bahasa Parsi, kemudian telah diterjemahkan kepada dalam bahasa Arab, kemudian seterusnya hari ini dah ada banyak bahasa. Kalau rasa bahasa Melayu tak faham, bahasa Inggeris pun rasanya ada dah kitab ni, Ayyuhal Walad. Bahasa Melayu dah banyak sangat dicetak di Malaysia ni. Ni tengah musim musim pesta buku ni boleh dapatkan. Buku dia nipis saja, Ayyuhal Walad. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali memulakan risalah dia dengan berkata yang tadilah, yang pesan dia yang tadi, kalaulah Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjadi nasihat kepada kamu, maka ilmu apa yang kamu tuntut selama ni? Itu pendahuluan bagi surat ini kepada anak murid dia. Lalu nasihat pertama Imam Al-Ghazali, nasihat pertamanya dengan tajuk waktu itu ialah kehidupan. Okey, al-waqtu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Bila sebut waktu adalah kehidupan, kita hidup ni di atas landasan waktu. Manusia, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, jin, malaikat, semuanya hidup dengan waktu. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala hidup dengan waktu? Tidak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan waktu. Jadi waktu ni kita tak terasa asing, sebab kita memang hidup-hidup dah ada dekat dunia ni. Tapi kalau kita fikirkan balik, waktu adalah satu nikmat yang Allah berikan untuk makhluk dia. Dan waktu ini berbeza. Waktu ini kalau kita kat Malaysia hari ini sekarang pukul 12. Contoh dekat Mesir sekarang pukul 6 pagi. Kat Arab Saudi pun pukul 6 pagi. Jadi setiap negara waktu dia berbeza. Jadi waktu ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta hanya untuk makhluk. Allah tidak berhajat kepada waktu. Jadi bila Allah kata akan datangnya hari kiamat, maksudnya dia akan datang pada satu waktu tertentu, yang mana pada waktu tersebut Allah arahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala, malaikat Israfil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak berhajat pada waktu. Jadi tak ada kata okey, lepas dah kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mesti hisap hamba dia dalam masa tempoh 30 hari, tak ada. Jadi itu semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau Allah terikat dengan waktu, maksudnya Allah secara tak langsung telah bersifat dengan adanya permulaan dan akan adanya perakhiran. Sebab waktu sifatnya akan bermula dan berakhir. Jadi sekarang ni kita berhidup dalam dimensi waktu, di mana dunia ni waktu dia ada perkiraan dia sendiri, dekat akhirat dia ada perkiraan dia sendiri. Waktunya tak sama. Satu hari di dunia tak sama dengan satu hari di akhirat. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita sampel waktu. Dalam Al-Quran banyak Allah sebut, sungguhnya kami telah menciptakan langit dengan bumi dalam tempoh 6 hari. Itu bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala perlukan 6 hari untuk mencipta langit dan bumi, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengadakan semuanya sekelip mata tanpa perlu kepada waktu. Kita kelip mata sekali pun buka terus boleh, apa ada yang Allah minta, yang kita minta. Contoh kalau kita nak langit dengan bumi yang lain, kita sekelip mata saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh wujudkan. Tetapi kenapa ulama membahaskan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala kata dia menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, fi sittati ayyam. Kerana di situ Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita proses ataupun buat kerja supaya ada strategi step by step.
Ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan waktu untuk mencipta langit dan bumi. Sekali mata Allah boleh cipta. Tapi lihatlah bagaimana Allah cipta langit yang ada 7 bumi kita ni ada 7 lapisan langit, ada 7 lapisan bumi. Kemudian adanya sistem pernafasan kita di bumi ni, oksigen. Kemudian dekat setiap planet lain ada pula dia punya cara kehidupan yang tersendiri. Itu semua menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Al-Ghazali meletakkan nasihat pertama dia kepada anak murid dia tadi, waktu adalah kehidupan. Imam Al-Ghazali kata, wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nih. Wa inna mar'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alayhi hasratuhu. Wa man jawaza al-40 wa lam yaghlib khayruhu sharrahu falyatajahhaz ila an-nar. Kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah pernah bersabda. Dia ambil satu hadis ini untuk menjadikan nasihat yang pertama kepada anak murid dia tadi. Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Jadi di sini apakah maksud Allah Subhanahu Wa Taala berpaling daripada hamba dia yang sering melakukan perbuatan yang tidak faedah? Yang dimaksudkan di sini adalah adamur rahmah wa adamul istijabati da'wah wa la yanzur ilaihi nazral karam wal ihsan. Yang dimaksudkan Allah berpaling itu adalah Allah tidak memberikan dia rahmat, ataupun Allah tidak memustajabkan doa dia, ataupun Allah tidak memandang hamba dia tadi dengan kemuliaan dan ihsan. Bahkan Allah memandang kita dalam keadaan murka. Itu maksud Allah berpaling. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Jadi apa tujuan hidup kita, tuan-tuan dan puan? Apa tujuan hidup kita? Adakah untuk kita naik pangkat? Adakah untuk kita menjadi orang kaya, orang paling berpengaruh? Adakah itu tujuan hidup kita? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi Ustaz, kita ni tak perlu kerja lah Ustaz. Kita duduk depan sejadah, tak perlu bekerja sebab Allah kata suruh ibadah. Itu salah faham pula. Okey. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai hamba dia hanya satu, iaitu beribadah. Dan ibadah ni kita kena faham dia ada 2 cabang, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah perintah wajib yang Allah suruh, macam sembahyang, puasa, zakat, itu semua adalah ibadah khusus. Ibadah umumnya adalah segala perkara yang kita lakukan bermatlamatkan Allah. Jadi hari ini kita bekerja sebab antaranya yang memerlukan kita bekerja adalah untuk mencari nafkah. Kalau tak bekerja, macam mana nak cari nafkah? Jadi cari nafkah itu adalah tuntutan syariat, dan bekerja salah satu cara untuk mendapatkan nafkah adalah dengan cara bekerja. Maka sekarang ni kita hanya perlu peranankan niat kita bekerja ini kerana Allah. Jadi kat situ kalau kita nak naik pangkat pun naik pangkat kerana Allah. Bila ada banyak kita semakin bertambah pendapatan ataupun semakin bertambah pengaruh, niat kita nak membawa orang kepada Islam. Tapi kalau kita tak pernah pasang niat tu, kita kembali muhasabah balik diri kita. Sebenarnya kita bekerja ni untuk siapa? Adakah kita bekerja untuk memenatkan diri sehingga habis hari pencen sampailah masa untuk kita berehat? Sampailah ada orang mindset dia, kadang bila dia ajak pergi masjid surau, nantilah ni tengah sibuk bekerja kan, nanti dah pencen nanti saya datanglah surau. Itu sebab surau masjid kita dipenuhi orang pencen. Jarang ada orang yang bekerja. Sebab apa mindset tu macam tu? Sebab dialog ni saya pernah dapat dekat telinga saya sendiri. Bila kita ajak pergi masjid dan surau, katanya sekarang ni tengah sibuk kerja kan, nanti bila dah pencen nanti saya pergilah surau. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tak sempat bagi dia sampai pencen, Allah dah tarik nyawa. Dia nak pergi surau kat mana? Dekat dalam barzah tak ada surau dah. Jadi kita musabah bersama kan. Jadi itu tujuan hidup kita. Jadi kalaulah dia kata tadi, seandainya ada satu saat saja daripada umurnya yang telah digunakan pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan,
Jadi maksudnya melakukan perkara yang selain daripada ibadah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Pernyataan Rasulullah kata, kalau dia banyak melakukan perkara yang bukan tujuan hidup dia, maksudnya melakukan perkara kemaksiatan lagi banyak, maka eloklah penyesalan dia, eloklah panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Ini yang Nabi SAW kata, yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali kepada pelajar dia tadi. Jadi kalau 40 tahun tu, umur kita dah 40 tahun, kenapa disebut 40 tahun? Kerana umur 40 tahun ni adalah tempoh matang. Tempoh matang seorang manusia. Maksudnya 40 tahun ke bawah ni kita masih lagi pemuda. Bila mula dewasa pada umur 40 tahun. Dia sebab pada umur 40 tahun Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul. Sebab dah sampai tempoh dewasa. Jadi ni kita umur 26, umur 30 ni belum dewasa lagi. Kita masih lagi pemuda. Yang maksudnya kita belum sampai pemikiran yang betul-betul waras. Jadi dah sampai saja umur matang kita pada dewasa, pada umur 40 tahun. Kalaulah kejahatan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, maka Imam Ghazali nukilkan sabda Nabi SAW, maka get ready to go to the hell. Be prepared for the hell. Itu yang maksud hadis Nabi tadi. Jadi maksudnya apa? Bukan kata tak ada harapan, tapi kalaulah masih berterusan pada umur 40 tahun tadi, masih lagi berterusan kejahatan yang melebihi daripada kebaikan, langsung tidak terfikir untuk buat baik, untuk mengubah diri, maka bersedialah untuk api neraka. Jadi itu nasihat pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam nasihat dia kepada anak murid dia tadi. Jadi yang tadi diingatkan, kalaulah dia banyak melakukan perkara yang tidak berfaedah, yang bertentangan dengan matlamat dihidupkan dia sebagai seorang manusia, maka eloklah dipanjang penyesalan dia. Kalau 40 dah sampai 40 tahun tapi kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, maka bersiaplah untuk masuk api neraka. Jadi ini peringatan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Itu berkaitan dengan masa. Sebab masa adalah kehidupan. Kita tak boleh patah balik masa, sebagaimana kita juga tak boleh menghidupkan balik orang yang telah mati. Jadi kita ni semua hidup attached dengan waktu. Kita tak boleh berpisah dengan waktu. Jadi waktu yang telah pergi tidak boleh dikembalikan. Tetapi kesalahan yang pernah kita terlajak kita lakukan, ada dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita sedar pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang untuk kita bertaubat. Selagi mana ada dua hal sahaja yang menyebabkan taubat tidak boleh diterima lagi, iaitu ketika nyawa sudah sampai di halkum, waktu itu adalah saat sakaratul maut, dan matahari terbit dari sebelah barat. Dua keadaan ni taubat dah tak diterima. Lagi selagi mana kita masih boleh berfikir dengan waras, selagi mana kita masih sihat tubuh badan, kita boleh makan dan minum, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa kita tak ada buat dosa, kadang-kadang kita lalai dalam beribadah dan sebagainya, maka sentiasalah beristighfar. Kalau dia kata, Ustaz, saya tak ada buat dosa ni, buat maksiat ni saya tak buat, semua saya buat je, 5 waktu sembahyang kita buat, perlu ke istighfar? Perlu juga. Sebab kita sendiri tak tahu, kita tak boleh jamin sendiri dalam 5 waktu yang kita solat ni, sebulan kita berpuasa, zakat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kita belum boleh jamin semua itu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Siapa boleh jamin dia boleh terima solat 5 waktu dia confirm Allah terima? Tak ada orang boleh jamin. Jadi ada salah satu caranya adalah dengan kita melazimi istighfar ataupun melazimi taubat. Tapi kalau kita dah buat dalam keadaan yang sempurna, dengan wuduknya yang sempurna, kemudian cukup rukun dan syaratnya, maka perlulah kita yakin Allah terima. Yakin. Kita tak perlu persoalkan ini kalau sembahyang ni Allah terima tak terima, kan? Bila jadi persoalan begitu, dia tak ada yakin tu, yakin Allah terima, kemudian dia main bersoal-soalan ni, kalau aku buat ni belum tentu Allah terima.
Mula-mula dia akan bertanya, ni solat ni, kalau solat ni Allah terima ke tak, macam mana tahu Allah terima? Kita pun tak tahu. Lepas tu yang kedua nanti dia akan tanya, ni solat ni, kalau aku solat ni belum tentu Allah terima ni, aku ni banyak dosa. Yang ketiga, sampai kali ketiga, tak apalah, tak payah semayang lah, sebab semayang pun belum tentu Allah terima. Dia jadi bisikan syaitan, dia jadi macam tu kan. Dia bila bermula daripada mula berpersoalkan perkara tersebut, maka pada hujungnya berakhir dengan meninggalkan terus perintah tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita menghitung ataupun menilai amalan kita, apatah lagi amalan orang lain. Orang tu sibuk, orang tu elok-elok buat haji, ataupun orang tu dah berubah daripada contohlah orang tu mencuri kan, dah bebas penjara dah, dia balik, dia datang masjid nak melazimi masjid, datang orang lama veteran kat masjid, ini yang mencuri tu, kau jangan datang masjid lah, jangan sembahyang, Allah tak terima sembahyang kau. Suka hati dia pula yang menilai solat orang tadi. Itu contoh nak bagi tahu. Jadi kita buat dosa semacam banyak mana sekalipun, kemudian apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang yang boleh menafikan. Walaupun orang cuba mengatakan kita, engkau ni buat dosa ni Allah takkan ampunkan, pergi je lah kan. Walaupun orang menghalau kita sejauh mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan mengampunkan kita. Jadi sebelum sampainya umur kita pada ajal yang kita sendiri tak tahu, jadi hendaklah kita persiapkan diri kita sebelum neraka yang menjemput kita. Dengan maksud kata, selagi mana kita hidup, berusahalah melakukan sebanyak kebaikan yang mungkin. Jangan sampai pada satu saat kita punya kebaikan itu lebih kurang daripada kejahatan, maka kita bimbang kita akan duduk di neraka lebih lama berbanding dengan duduk di syurga. Sebab pada hari akhirat dia dah tak ada waktu dah. Dia dah tak ada waktu seperti dunia. Kalau cukup habis sahaja kita diseksa dalam neraka, kalau kita ni orang Islam, orang beriman, maka kita akan dimasukkan ke syurga selama-lamanya. Sampai bila selama-lamanya? Tapi nak tahu selama-lamanya itu, sebelum tu nak kena cuci dosa kita kat dalam neraka ni, kita tak tahu berapa lama. Setahun ke? Kalau setahun dunia pun berapa ribu tahun di hari akhirat yang kita akan rasakan. Jadi kita tak boleh nak predict benda tu, kita tak boleh nak bayangkan. Tapi ketahuilah benda itu adalah pasti, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak. Kalau kita tak pernah baca, itu mungkin kita rasa benda ni tak logik lah, tak mungkin kan. Tapi bila sampai pada hari akhirat, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala bagi contoh orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, apabila mereka diperlihatkan siksaan tu, mereka kata apa? Wahai Tuhanku, pulangkanlah balik aku ke dunia supaya aku boleh bertaubat, supaya aku boleh taat kepada Engkau. Tapi pada masa itu tidak ada lagi gunanya untuk kita patah balik, sebab itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kekal maksudnya takkan ada lagi kehidupan selepas itu. Itulah dia kehidupannya. Jadi Imam Ghazali kata sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu, dengan mengingatkan tentang waktu. Dalam Al-Quran kita ada satu surah yang khusus menceritakan tentang waktu. Pendek je surah dia, 3 ayat dalam juzuk 30. Wal asr, demi masa. Sehingga kan para ulama tafsir mengatakan bahawa surah ini, 3 ayat ini cukup untuk menggambar, cukup untuk meliputi 1/3 kehidupan. Cukup cakap tentang waktu pun cukup untuk menggambarkan tentang kewajipan kita sebagai seorang hamba dalam 1/3 kehidupan. Sebagai ulama lain kata, ayat ini sudah 3 ayat ini sudah cukup menceritakan tentang setengah daripada kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam keadaan kerugian ataupun dalam keadaan kelalaian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali ada 4 golongan yang Allah kecualikan daripada menjadi orang yang rugi dan leka, iaitu yang pertama illa alladhina amanu, orang beriman. Yang kedua wa 'amilus salihat, iaitu yang melakukan amal soleh. Yang ketiga wa tawasaw bil haqq, iaitu orang yang saling berpesan tentang kebenaran. Dan yang keempat wa tawasaw bis sabr, saling berpesan dengan kesabaran. Ulama kata cukuplah surah ini yang pendek 3 ayat ni untuk menggambarkan ataupun untuk memberi nasihat kepada kita untuk
setengah ataupun 1/3 kehidupan kita. Kita jangan baca dekat situ je, kita kena baca huraian. Kenapa Allah kata innal insana lafi khusr, semua manusia berada dalam kerugian. Rugi sebab apa? Walaupun dia paling kaya kat dunia pun, kalau dia tidak ada 4 kriteria yang selepas itu, dia akan jadi manusia yang rugi. Ruginya bukan di dunia, tetapi ruginya pada kehidupan yang kekal abadi. Itu sebab kita sebagai orang Islam, tuan-tuan dan puan, kehidupan kita di dunia ni adalah sementara. Semua orang pun tahu rasanya kehidupan di dunia ni adalah sementara. Tetapi apa yang kita nak usahakan untuk kehidupan yang sementara ini, Islam banyak memberikan kita garis panduan dan banyak memberikan kita pedoman. Apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ni bukan untuk dunia. Hari ni kita hidup di dunia, tetapi sebenarnya kita hidup di dunia ni untuk hidup di akhirat. Maksudnya kat sini, orang kata apa, dalam pepatah Arab pun kata, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam bagi orang-orang beriman. Hasil tuaiannya di hari akhirat. Jangan sampai nanti tuan-tuan dan puan, kita menyesal pada hari akhirat. Bila sampai saja hari akhirat, bila Allah tanya apa yang kamu bawa untuk hari akhirat kamu, kita kata tak ada. Oh ni ambillah ni, aku ada simpanan 1 juta, 2 juta. Tak akan boleh membeli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita ada pada hari ini, pekerjaan kita, harta kita, itu semua adalah nikmat sementara. Yang akan menentukan harta tersebut bernilai pada hari akhirat, ataupun apa nikmat tersebut bernilai pada hari akhirat, yang menentukan adalah bagaimana kita mengurus dan menggunakannya. Kalaulah kita banyak duit sekalipun, tapi nak masuk RM1 dekat tabung masjid surau pun kita susah, nak bagi bantuan orang susah, zakat pula tak bayar. Jadi semua tu hanya akan, semuanya itu akan terbang sia-sia saja. Tak boleh dibawa pada hari akhirat. Tapi kalau contohnya harta tadi kita sumbangkan sedikit, anak isteri kita tadi kita didik supaya menjadi melaksanakan perintah Allah, solat dan sebagainya, maka semua nikmat itu akan pergi pada hari akhirat, akan menjadi hujah kepada kita untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lebih tepat untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu saja tuan-tuan dan puan untuk perbincangan kita pada tengah hari ini. Nasihat pertama daripada Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia, waktu itu ialah kehidupan. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan waktu yang ada, sebab kita sendiri tak tahu bilakah ajal kita. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, apabila datangnya ajal, tidak akan lambat ataupun tidak akan cepat walaupun sesaat. Jadi kita sendiri tak tahu bila kita mati, maka sentiasalah bersedia untuk mati. Nasihat untuk saya juga, kerana Nabi SAW juga sebut, Al-kayyisu man dana nafsuh. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan diri dia dengan kematian. Sebab apa? Dia tahu kematian itu pasti. Jadi macam kita nak jawab exam lah. Kita dah tahu exam, ujung bulan 12 ada exam. Maka kita dah buat persiapan tu awal. Sebab kita dah tahu. Tapi yang ni Allah tak bagi tahu, tapi Allah kata dia pasti. Sama ada kita mati sebelum hari kiamat, ataupun kita mati ketika hari kiamat, yang mana pada ketika itu semua makhluk akan mati. Jadi sama-samalah kita persiapkan diri kita dengan amal-amal soleh, supaya kita tidak merangkak pada hari akhirat, nak minta ampun kepada Allah, nak minta Allah terima, sedangkan kita tidak buat apa-apa bekalan. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan amal soleh, ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.